Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan kepada kamu bangkai. Diharamkan kepada kamu bangkai. Waddam, dan juga darah. Walahmul khinzir, dan juga diharamkan kepada kamu daging khinzir. Wa ma uhilla li ghairillah, dan juga benda-benda yang disembelih selain daripada Allah. Ini antara contoh yang haram. Bangkai, darah, daging khinzir. Dia kata daging sini makna semua khinzir lah, babi itu tak boleh makan lah. Jangan kita faham daging tak boleh, tulang boleh. Beli tulang ni, I nak beli tulang babi ni, tapi you buang daging, lemak-lemak you buang, nak beli tulang saja. Balik masak, basuh masak tu, buat sup sikit, sup tulang babi. Panggil kawan-kawan makan jamu roti gardenia tu, roti apa kan. Ni buah sup. Sup bagus, sedap ni. Pecah dengan roti kan. Lemak elok, lemak pun tak pernah ada tulang. Sup tulang babi. Dalam Quran dia kata daging babi, dia tak kata tulang. Jangan kita faham macam tu. Dia sebut daging babi tu makna semua sekali lah. Semua sekali. Sebab sebut daging tu, sebab itu yang makanan utama. Kita sembelih ayam, takkan makan tulang je. Makan daging dulu, lepas tu baru cari tulang. Baru cari sayap dia, baru cari lemak dia. Tapi daging tu yang asas tu. Jadi cara logik dia macam tu. Jadi sebut daging babi, tapi merujuk kepada semua komponen babi itu kita tak makan. Itu benda yang tak disembelih selain daripada Allah. Kemudian benda yang mati kena cekik. Ambil ayam, cekik ayam tu. Kita patahkan tengkok, tak sembelih. Yang kedua, yang sebenarnya yang mauqudah, kita tak sembelih tapi kita pukul lawan tu sampai mati. Yang jatuh daripada tempat tinggi, yang kena tanduk, yang dimakan oleh binatang buas, maknanya yang tak sembelih lah. Yang tu yang diharamkan. Jadi kalau ayam kita sembelih tak ada masalah. Ayam kepak kepala tak boleh. Ayam kita pukul tak boleh. Kita baling ayam tu daripada atas bangunan tinggi, lepas ke bawah jatuh, pecah. Tak boleh. Yang tu je. Yang lain boleh makan. Jadi yang kena tanduk, yang kena cekik itu sifat. Yang zatnya ialah babi tak boleh makan. Itu je. Jadi yang kata makanan ni yang haram tu sikit. Kita boleh kata 0.1% yang haram, yang lain tu halal belaka. Sampai ulama tanya seorang ulama kata, babi laut boleh makan tak babi laut? Setengah ulama kata babi laut boleh makan sebab laut semua boleh makan. Ada yang laut semua boleh makan. Walaupun dia babi. Sebab apa? Sebab dia laut. Ada setengah ulama dia tak berani nak kata haram, dia tak berani kata halal. Nak kata halal pasal ada nama khinzir. Nak kata haram pasal dia duduk dalam laut. Nak kata cerita, banyak ulama kata boleh makan walaupun babi laut. Yang tak boleh babi darat tu. Ni babi laut, yang laut semua boleh makan. Nak kata luasnya konsep makanan yang ada dalam Islam tu ya. Jadi yang kata susah ni jadi Islam, tak boleh nak makan tu, itu kadang-kadang hati-hati saja, berhati-hati. Itu je kadang-kadang adat kita ya. Yang dalam Quran sikit, kemudian tambah sikit beberapa dalam hadis. Makanan yang mudarat pada diri kita, yang ada bisa, yang ada racun dan sebagainya, itu je lah. Yang lain tu boleh makan. Tak habis nak makan tak habis nak kena. Jadi di Islam dia tidak ada satu asas yang kata nak mengharamkan 50% makanan dalam atas dunia haram, 50% lagi halal. Tidak. Sikit sangat yang haram, yang lain tu halal belaka ya. Itu konsepnya. Kemudian Islam tentang kalau kita memadzir. Kita Islam tak bagilah makan banyak sangat, makan melampau-lampau. Ini akan memudaratkan kesihatan kita. Jadi ini kadang-kadang berlaku salah faham terhadap Islam tu kerana kita tak merujuk kepada nas Al-Quran, kita tak merujuk kepada nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tak merujuk kepahaman para ulama yang muktabar dalam hal ini. Ini jadi masalah. Begitu juga dalam hubungan kita dengan bukan muslim. Jadi saya bicara secara umum bagaimana salah faham kita terhadap Islam. Begitu juga salah faham kita terhadap bagaimana kita nak berinteraksi dengan orang bukan Islam. Jadi kadang-kadang kita jadi susah bila kita hidup dalam masyarakat bukan Islam ni kita jadi susah. Kita nak bergaul. Karena salah faham jugalah, salah faham. Jiran sebelah rumah kita tu Acong. Yang sebelah sini Raja Gopal.
Yang acor ni pun belah anjing. Yang Raja Gopal ni pun belah anjing. Kita tersepit rumah kita. Depan tu pun belah anjing. Jadi kadang-kadang kita tak selesa. Sebab apa? Sebab anjing duk wak. Anjing sebelah sini. Dan pagar kita, pagar dia kongsi sama-sama. Barangkali pagar tu kita tanam pokok sikit, duk pergi siram, pokok siram. Kita pegang lah dekat pagar rumah kita, pegang berlendiak. Ya Allah, air liur anjing. Nak kena samak dah. Cari tanah nak kena samak. Kan? Tak apalah, cari sekali. Esok pegang terkena juga. Kita mula hot sikit. Dajir anjing ni. Kan? Lusa, pegang lagi terkena juga. Kita mula aim, macam mana aku nak pukulnya ni, bagi mati ke, nak pergi buah racun ke apa ke. Minggu depan terkena lagi, kita mula marah kat tuan Raja Gopal dengan acong. Kita mula nak marah orang yang belanjing. Kita mula nak marah dengan orang yang bukan Islam. Kawan-kawan kita yang bukan Islam. Selain Islam tak bagi kita marah. Islam suruh kita berkawan dengan baik. Islam suruh kita duduk dengan harmoni. Jadi kita rasa, jadi Islam ini payah tak boleh duduk. Sebenarnya tidak. Islam tu mudah. Yang kita kata najis tu, itu satu kepahaman, satu sudut kepahaman para ulama yang mana kita nak ambil, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita hidup dalam masyarakat yang majoritinya bukan Islam, kawasan perumahan kita tu 70% orang bukan Islam, 30% orang Islam. Tapi kiri kanan kita orang bukan Islam belaka, anjing belaka. Jadi situ kita kena ambil kepahaman ulama yang lain pula, yang barangkali yang lebih sesuai. Ada kepahaman ulama yang menyatakan anjing itu tidak najis. Ada kepahaman ulama yang menyatakan air liur anjing itu tidak najis. Itu kepahaman dalam mazhab Maliki. Dia katakan anjing itu tidak najis. Air liur anjing pun tidak najis. Cuma kalau nak samak tu kenapa? Kerana ta'abbudi, kerana kita ikut perintah Rasulullah SAW. Tapi munasabah juga sudut kebersihan. Barangkali ada kuman-kuman, ya? Kuman-kuman. Kita pegang keluar nak pergi makan pun, basuh tangan dulu kan, ada kuman-kuman. Jadi kalau kena air liur anjing tu munasabah kita basuh. Munasabah. Jadi bila kita faham kebersihan tu, ada kuman tu tak berat bagi kita. Tetapi kita nak berjalan, anjing datang, terkena seluar kita, tidak ada masalah. Kita nak samak lah. Tapi kalau kita tak mau samak, sebab anjing banyak sangat, kita boleh ambil kepahaman para ulama yang lain. Masih lagi dalam kerangka syariah, masih lagi kepahaman Quran, kepahaman hadis Rasulullah SAW. Jadi ini sesuai juga dengan orang yang baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, mak dia bukan Islam lagi, bapaknya bukan Islam, keluarganya bukan Islam. Jadi dia nak balik tu barangkali dia rasa was-was. Anjing segan nak balik rumah mak ai tu. Jadi bila dia buat macam tu, dia merenggangkan hubungan dengan ahli keluarganya. Sedangkan itu masih mak bapaknya. Bila dia tak balik tu, dia tak boleh nak ambil berat tentang ibu bapaknya. Barangkali ibu bapaknya sudah tua. Patutnya kita, okey tak apa. Anjing tak apa. Ada kepahaman ulama kata anjing tu masih bersih, suci. Baliklah. Sebab apa? Nak rapatkan hubungan ukhuwah, hubungan kekeluargaan, nak jaga mak bapak walaupun mak bapak itu bukan Islam. Islam suruh kita jaga. Wabil walidaini ihsana. Dengan ibu bapa tu kena buat baik. Dua-dua orang tu kena buat baik. Kena jaga. Ini kita katakan bahawa bagaimana kita salah faham terhadap Islam menyebabkan Islam tu dipandang serong, Islam tu dianggap menyempitkan hidup kita, Islam tu dianggap menyusahkan kita. Sebab itu dalam setengah hadis Rasulullah SAW, seorang sahabat kata, ini dalam masalah babi pula, masalah babi ya. So, dia kata, kami ni berada di kawasan tanah ahli kitab. Maknanya ahli kitab ni Yahudi dengan Kristian lah. Lebih kurang begitulah ya. Maknanya kawasan tu kawasan umat Kristian, umat Yahudi. Mereka ni makan babi dan minum arak. Dalam cawan mereka, dalam pinggan ada babi, dalam gelas yang mereka minum arak tu ada arak mereka minum. Kami tak ada pinggan lain, tak ada gelas lain. Nak minum air tak ada gelas lain, tak ada pinggan yang lain. Macam mana kami nak buat? Maka Rasulullah SAW bagi alternatif. Illam tajidu ghairaha farhaduha bil ma'i.
kalau kamu tidak dapati pinggan yang lain, tidak dapati gelas yang lain. Kalau ada, jangan gunalah. Kita balik rumah, keluarga kita yang bukan Islam, ini belanga ni goreng daging babi. Kita ambil lah belanga yang lain. Kita ambil kuali yang lain untuk goreng telur. Kemudian pinggan ni digunakan untuk makan daging babi, kita ambil pinggan yang lain. Gunakan pinggan yang lain. Cawan ni digunakan untuk minum arak, gelas ni kita ambil cawan yang lain yang bersih. Itu cara yang pertama. Tapi kalau tak ada juga, semua digunakan untuk babi, semua digunakan untuk arak. Kalau tak ada yang benda yang lain, farhaduha bil ma', basuhlah. Ambil pinggan tu, letak daging babi sebelah, basuh bubuh sabun, basuh. Bilah dengan air, lap, kering, bolehlah makan nasi, lauk telur. Tadi kita nak minum teh, gelas tu minum arak dah habis dah, tinggal sikit je. Kita ambil tu, kita corah ya, goncang. Tak keringkan sikit, kita buat air teh, minumlah. Tengok bagaimana Rasulullah bagi pilihan mudah kepada kita. Sebab berada di kawasan ahli kitab. Kawasan yang kita kata zaman tu susah nak dapat pinggan, susah nak dapat gelas, Rasulullah bagi pilihan kepada tu. Jadi poin saya, yang saya nak fokuskan ialah bagaimana Islam tu mudah. Bagaimana Islam tu mudah. Kalau kita tak mau ambil pandangan tu pun tak apa. Sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau kita terpaksa, kita tidak ada pilihan, Islam bagi jalan keluar. Bila dia sempit, dia akan jadi luas. Dengan syarat kita ada ilmu, dengan syarat kita ada kepahaman. Jadi sebab itu kita nak kena perbetulkan kepahaman kita terhadap Islam. Kita betulkan kepahaman kita terhadap Islam. Jadi tuan-tuan boleh rojok ni satu buku yang saya kira bagus. Soal jawab remeh temeh salah faham tentang Islam satu. Yang keduanya nak lebih fokus lagi kepada masalah hubungan dengan bukan Muslim ini. Kita bersahabat dengan bukan Muslim, kita berjiran dengan bukan Muslim, kita yang baru masuk Islam, ada ahli keluarga yang bukan Muslim. Satu buku yang lebih khusus lagi ialah buku fiqh berinteraksi dengan non-Muslim. Fiqh berinteraksi dengan non-Muslim. Fiqh ni makna kepahaman. Kepahaman bagaimana kita nak berinteraksi, kita nak bergaul dengan masyarakat bukan Muslim. Ya, bagaimana kita nak berinteraksi bersama dengan mereka, kita nak bersama dengan mereka. Kalau kita tak faham fiqh ni, kita akan jadi masalah, susah. Masalah babinya, masalah anjingnya, masalah auratnya. Kadang-kadang orang kata aurat ni dengan bukan Muslim ni, aurat dengan bukan Muslim. Seorang perempuan yang kita katalah duduk di sekolah, duduk di dom asrama, dom universiti, sewa rumah dengan orang bukan Islam, ataupun pergi ke pusat latihan khidmat negara, bercampur aduk antara Islam dengan bukan Islam. Jadi bagaimana aurat tu, aurat perempuan Islam dengan kawan-kawan yang bukan Islam ni? Dia kata kena tutup juga. Jadi bila duduk dalam dom asrama tu, pakai tudung lagi, pakai baju kurung, tak buka tudung. Sebab apa? Sebab dianggap perempuan bukan Islam sebagai lelaki. Jadi kena tutup aurat. Jadi dia rasa duduk, susahlah. Dia keluar pun dia kena tutup aurat, dalam bilik pun kena tutup aurat juga. Sambil tidur pun kena tutup aurat juga. Sebab apa? Sebab ada kawan-kawan bukan Islam. Walaupun sama jantina. Jadi kita akan jadi susah ketika itu. Sebab itu bila kita faham fiqh berinteraksi, ada pandangan ulama dia kata sama perempuan bukan Islam itu sama dengan wanita Islam. Sebab sama-sama perempuan. Salah. Ada pandangan ulama itu yang disahihkan oleh para ulama, misalnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Pandangan kata nak berjabat tangan, man safahal musyrika falyatawadda. Siapa yang berjabat tangan dengan orang bukan Islam, hendaklah dia berwuduk. Hendaklah dia berwuduk. Maka dia tak berani nak bersalam lah. Sebab apa? Sebab nak berwuduk. Kalau wuduk dah bersalam lah, kena ambil wuduk pula. Sedangkan itu bukan kata Rasulullah, itu kata ulama. Ada satu ulama kata macam tu. Adakah wuduk batal dengan bersalam? Ya kalau batal, ambillah wuduk. Kalau tak batal, tak payah ambil wuduk. Kalau batal pun adakah dosa? Salam? Tak dosa. Wuduk batal takkan nak dosa pun. Ada kata wuduk batal. Siapa terkentut, dosa. Mana ada. Bila ada wuduk, kita terkentut, batal wuduk. Pergi ambil wuduk. Dan kentut pun, kalau kentut sekali, batal wuduk. Kalau kentut 2 kali, wuduk tak batal. Sekali kentut, batal. Kemudian kalau kentut 2 kali, wuduk tidak batal.
Kentut 3 kali pun wuduk tak batal. Kentut 4 kali pun wuduk tak batal. Kenapa tak batal? Kerana tak ada wuduk. Kentut sekali, tadi ada wuduk, kentut sekali batal, lepas tu kentut kali kedua tak batal lah. Sebab tak ada wuduk. Mana nak batal? Tak batal. Contoh ya. Kentut sekali batal wuduk, kentut 2 kali wuduk tidak batal. Jadi kita nak betulkan kepahaman. Kita nak betulkan kepahaman hubungan di antara Muslim dengan bukan Muslim. Kita nak betulkan kepahaman kita terhadap Islam. Sebab kita nak persembahkan Islam kepada golongan bukan Islam. Kita nak ajak mereka kepada Islam. Nak ajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dakwah yang paling besar. Nak ajak seorang tu mentauhidkan Allah, ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dakwah yang paling besar. Dia mengucap tu sangat-sangat besar dah. Sebab apa? Sebab itu tanda dia beriman. Inilah yang akan menjadi hujjah untuk menyelamatkan dia daripada azab api neraka kelak. Itu dakwah yang paling besar. Jadi kita nak kena faham Islam sebab kita nak persembahkan. Kalau kita tak faham Islam, Islam tak bagi macam ni, haram. Sebab tu kadang-kadang saya pun sedih bila banyak buku yang menceritakan benda haram dalam Islam. Ada satu buku tu saya tengok 5 jilid. Benda-benda larangan haram dalam Islam. Semua yang Rasulullah larang semua dikatakan haram. Sedangkan para ulama sebut ada larangan berbentuk haram, ada larangan berbentuk makruh. Kalau yang makruh tu tak sampai haram. Tapi ada satu buku ni 5 jilid, tebal 5 jilid, larangan dalam Islam. Yang mana bila semak tu semuanya haram. Sedangkan ada larangan berbentuk makruh. Ada larangan tu berbentuk khilaful aula. Tak berapa nak comel je tapi boleh buat, tak ada masalah. Tapi bila kita persembahkan haram-haram, jadi kita pun faham ke tu, mana banyak haram dalam Islam, akhirnya kita jadi sempit. Yang ni tak boleh buat, yang tu tak boleh buat, yang jadi susahlah kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Sebab itu bila kita faham dalam Quran, bukan mudah kita nak haramkan satu-satu perkara. Hingga Rasulullah SAW pun telah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita kata, Allah Taala sendiri abadikan. Dalam surah At-Tahrim Allah Taala sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Sadaqallahul azim. Kata Allah, wahai nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau mengharamkan? Allah Taala tegur, kenapa engkau mengharamkan benda yang Allah halalkan bagi engkau? Tabtaghi mardata azwaj, semata-mata engkau nak mencari redha pasangan hidupmu. Jadi poinnya sini ialah pengharaman oleh Rasulullah tanpa nas, tanpa wahyu. Itu yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mengharamkan banyak benda, mengharamkan begini-begini, sedangkan dah jelas dalam hadis, inna ad-dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Agama Islam ni sangat mudah, nak diamal sangat mudah. Kemudian konsep dalam Islamnya ialah raf'ul haraj, dia mengangkat kepayahan. Dia tak mau bagi susah. Bila sampai satu tahap susah aja, ada jalan keluar daripada begini. Bila sampai satu tahap tak boleh pakai, tapi tahap darurat, benda yang haram tu jadi harus. Ad-darurat tubihul mahzurati. Darurat, peringkat darurat mengharuskan perkara-perkara yang haram. Jadi dia jadi luas balik. Itu kemudahan dari Islam. Jadi sebab itulah kita nak kena perbetulkan balik kepahaman Islam kita berdasarkan nas Al-Quran dan juga nas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sebut dalam buku ni tuan-tuan, dalam buku Salah Faham ni banyak jenis kepahaman ya. Bagaimana Islam dan kitab Al-Quran salah faham kita, bagaimana salah faham kita terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salah faham kita terhadap Islam dan juga ibadah, ya. Bagaimana salah faham kita terhadap Islam dan isu wanita, ya. Ada beberapa isu wanita yang mungkin menjadi masalah bagi kita, ya. Bagaimana Islam dikatakan menindas wanita, Islam dikatakan tidak menggalakkan wanita menuntut ilmu, Islam dikatakan tidak mau mengajar wanita. Kalau nak cari pendapat yang paling baik sekali, tanya orang perempuan. Orang perempuan kata macam ni, ambil pandangan yang orang perempuan tu tak bagi. Itu yang terbaik. Ada dikatakan macam tu. Sedangkan itu bukan hadis, itu hadis palsu. Katalah nak buat satu perancangan, tanya orang perempuan, perancangan mana baik? Orang perempuan kata macam ni, yang tak baiknya ambil perancangan dia bagi tu, ambil yang lain. Sedangkan itu hadis palsu, bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah faham tentang masalah
perkahwinan, rumah tangga, masalah kemajuan, adakah Islam ni tentang kemajuan? Salah faham tentang makanan, salah faham tentang perubatan, salah faham tentang jihad, salah faham tentang perpecahan umat, amalan soleh dan sebagainya. Ini banyak tu. Kita nak kena faham konsep-konsep ni. Jadi tuan-tuan, kita kena tambahkan ilmu kita, kita kena tambahkan kepahaman ilmu kita. Lebih penting lagi ialah kita faham Quran, kita faham hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu saya cadangkan 2 buku ni, salah faham tentang Islam, dan buku yang keduanya ialah fiqh berinteraksi dengan non-muslim, terbitan pihak Telaga Biru. Moga-moga Allah bagi hidayah kepada kita, bagi taufik kepada kita, sama-sama kita meningkatkan kepahaman ilmu kita, sama-sama kita beramal soleh, mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun, mohon maaf jika ada salah dan silap. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.